A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kuliah kita pada malam ini dengan Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil 'aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenarnya takwa dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Shadaqallahul azim. Semati imam seluruh hidup kuasa masjid, tuan dan puan muslimin muslimat, ibu ayah dirahmati Allah sekalian. Pertama dan selamanya biasa kita sama-sama kita panjatkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas izin dan inayahnya, di atas taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah kita pada malam ini sama-sama dapat berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan video yang kita buat pada malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Mudah-mudahan ianya menjadi bekalan yang baik kepada kita ketika mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Seterusnya kita bersyukur kepada Allah SWT kerana kita diberi kesempatan untuk berada dalam majlis ilmu. Seperti mana yang kita sedia maklum, selalu diperingatkan, untungnya orang berada dalam majlis ilmu ini. Antaranya disebut oleh Abu Lais As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Di sana ada dinyatakan apabila kita duduk dalam kita hadir dalam melalui satu kawasan, kemudian kita duduk dalam majlis ilmu tersebut, di sana kita ada beberapa kemuliaan yang kita akan dapat. Yang pertamanya kita akan mendapat kemuliaan orang yang belajar ilmu agama, mudah-mudahan. Yang kedua, selama mana kita berada duduk dalam majlis ilmu tersebut, kita tertahan daripada melakukan dosa, maksiat dan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara lain kelebihan kita duduk dalam majlis ilmu, Allah Subhanahu wa taala, kelebihan lain, kita akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala ketika mana kita mula melangkah keluar daripada rumah sampai ke masjid dan kita solat Jumaat, kemudian kita duduk dalam majlis ilmu. InsyaAllah Allah akan turunkan rahmat kepada kita dan lain-lain lah. Itu antara kelebihan-kelebihan orang yang berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita yang duduk dalam majlis pada malam ini dapat kelebihan-kelebihan tersebut, InsyaAllah. Baik, hari ini kita berada beberapa bulan Muharram ini? 11. Baru masuk 11 kan? Semalam 10 Muharram. Bagus tu. Nanti minggu depan kita tanya lagi. Saya tak ingat ni, boleh jadi lupa, bukan ingat saya pun. Kita tuan-tuan beritahu, saya pun teringat orang. Baik, mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat, insya-Allah. Nampak mungkin kurang sikit malam ni. Cuti mereka. Saja nampak ada kurang. Saya berapa bila saya duduk depan ni, bila saya tengok ada yang orang yang tu dia selalu ada, dia tak ada tu kan, dia macam
ke takut ni, takut apa? Takut Covid kan, berjangkit kan, yang masjid Bukalan-Balang mana dah tahu kan, ada alasan cantik sebab Covid, tak payah main masjid kan. Okay. Yalah, Covid pun hari ni berapa kes ni? Hari ni ada 11, satu je kita tempatan kan. Alhamdulillah, 10 kes report ya. Tapi apa pun Melaka ni masih ada kes aktif kan. Jadi kita sama-sama pakat jaga, sama-sama pakat jaga. Benda yang tak nampak ni susah, benda yang nampak ni senang, benda yang tak nampak ni jadi susah sikit lah. Jadi lalu nampak macam kurang sikit jalan Bukalan-Balang, mungkin ada kesan juga kot kan. Bayar kurang Lagi ikut bayar kurang. Biasa cuti 2-3 hari ni Bukalan-Balang ni memang tempat saya tempat jam kan. Nampak je lengang sikit tadi, nampak lengang. Baik, jadi malam ni kita cuba tengok satu tajuk sebagai tazkirah ni peringat kan. Kalau taklim kan, kita ada benda baru, tazkirah ni kita ingat je. Ingat ni maknanya benda tu kita dah belajar, kita dah tahu dan kita mungkin kita lupa kan? Kita baca balik, dia akan ingat balik. Itulah kehidupan kita ni kan? Sampai bila kita nak tazkirah ni? Sampai mati lah. Kalau kita sihat tubuh badan kan, sampai mati sentiasa diberi peringatan. Dan Allah jadikan berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu akan memberi manfaat kepada orang yang beriman. Walakin fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Semua orang boleh hafal ayat ni kan? Manfaat ini bukan manfaat daripada manusia kan, manfaat yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita. Baik, pada malam ini kita tengok muka surat 239, iaitu tajuknya berkaitan dengan menyeru kepada kebaikan dan melarang daripada kejahatan. Baik, kata pengarang rahimahullah, salah satu dakwah ke arah jalan Allah ialah menyuruh supaya melakukan kebaikan dan melarang daripada melakukan kejahatan. Jadi amar ma'ruf nahi munkar. Ini semua kita sudah maklum. Minggu lepas kita dah cerita tentang tajuk menyeru kepada kebenaran. Sama lah kan? Ini kita sambung, masih lagi berkaitan dengan mengajak orang melakukan kebaikan. Okey. Jadi amal ma'ruf ini dia harus dilakukan oleh Muslim dalam keadaan berhati-hati, kata pengarang. Berhati-hati, kemudian dengan hikmah, kemudian dengan bijaksana. Ini ditulis oleh pengarang. Maka dia menentang kemungkaran dan cuba menghapuskannya dengan tangannya, yakni bertindak dengan perbuatan jika dia mampu. Asalkan hal itu tidak akan membawa kepada fitnah, yakni konflik yang lebih besar. Jika dia tidak mampu melakukan demikian, maka dia menyatakan kebenciannya, tidak suka kepada kejahatan tersebut dan menerangkan apa yang benar. Dan jika dia masih juga tidak mampu melakukan demikian, maka dia membencinya dalam hati dan bersedia membasminya. Hal ini sesuai dengan sunnah Rasulullah yang bermaksud, sesiapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka ubahlah dia dengan tangan kamu. Jika dia tidak mampu, maka ubahlah dengan lidah. Dan jika dia tak mampu, maka dengan hatinya. Dan itulah selama-lama iman. Maka nampak hadis riwayat Muslim. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman wa kama qala. Ini salah satu contoh panduan yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Bagaimana kita nak di saat kita melihat maksiat, di saat kita melihat kemungkaran yang berlaku di hadapan mata kita. Jika kita ada kemampuan, ada kekuatan, maka ubahlah dengan tangan. Sini ada ulama bertafsir tangan ini adalah kuasa. Ada kuasa. Okay. Jadi kita sebagai
umat Islam, sebagai hamba Allah, pasti kita ada ni. Dengan kita melihat tangan ni, kuasa ni hanya ada kepada pemimpin-pemimpin kita di peringkat tinggi kan. Peringkat kalau kita kata imam ya tak kan? Mungkin dalam keluarga kita ada kuasa, kita ada kuasa. Ada keluarga kita, jika berlaku dalam ahli keluarga kita ni melakukan maksiat, dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebagai ketua keluarga di sini kita ada kuasa, maka kita perlu ubah dengan kuasa yang ada pada kita, dengan tangan kita, dengan tangan. Dan jika tidak mampu, tak ada kuasa, maka ubahlah dengan lisan, dengan lidah kita, tegur dengan teguran. Dan jika tak mampu juga, maka jangan sampai tidak ada langsung rasa benci dalam hati kita. Bila kita lihat kemungkaran, langsung tak ada rasa benci dalam hati. Sedangkan Nabi sebut, bila kita benci dengan hati ini pun adalah selemah-lemah iman. Jika tak ada langsung rasa tidak suka kepada maksiat atau kesalahan yang dilakukan di hadapan mata kita ni, langsung tidak ada. Kita bimbang kan, dalam hati kita ni tidak ada iman. Kita benci dengan hati itu tanda selemah-lemah iman. Apatah lagi kalau dalam hati kita langsung tidak ada rasa tak suka, rasa benci terhadap maksiat atau kesalahan-kesalahan yang dibuat. Mudah-mudahan tidak ada. Contoh, kata dalam keluarga kita ada pasangan kita ataupun anak-anak kita, adik-beradik kita yang dekat kan, buat salah, buat maksiat kan, dia tak semayang sebagai contoh, aurat dia sentiasa terdedah kan. Dalam hati kita langsung kita tak ada rasa tak suka kan, kita bagi rasa biasa je. Kita bimbang, takut dalam hati kita pada saat dan ketika itu kan tidak ada iman dalam hati kita. Na'udzubillah ini jadi. Memang seperti mana yang saya musuh sebut kan, bukan senang nak ubah orang ni, nak tegur ni bukan senang. Kita bagi nasihat kepada orang yang dah baik-baik, dia tuan-tuan dan puan ni senang ni, tidak ada cabaran. Ni saya bagi tazkirah pada malam ni kepada tuan-tuan yang alhamdulillah dah baik ni kan, tidak ada cabaran, senang. Tapi bila nak bagi teguran kepada orang yang melakukan kesilapan, kesalahan, tambah-tambah pula orang yang melakukan itu usianya lebih tua daripada kita kan, ilmunya kadang-kadang mungkin lebih daripada kita, banyak kelebihan dia berbanding kita, tapi kita tahu dia melakukan kesalahan. Itu lagi susah, cabaran kepada kita untuk kita nak membetulkan keadaan tersebut. Kesalahan dia boleh berlaku, dia tak kira, banyak tempat boleh berlaku. Kalau kita lihat sehari dua ni kan, diviralkan, sebaik bukan masjid kita. Kalau masjid kita kena baca khusus tajuk tu. Kita dapat tak mesej yang yang jemaah masjid kan, saya ingat ramai dapat tu kan, ramai baca. Nak ceritanya apa? Kesalahan, maksiat, ujian kan, dia tak kira tempat. Soh depan tu, duduk soh depan lah kan? Allah Alam. Kita nak ulang nak ceritanya benda tu berlaku kan, mungkin tak tahu apa besar masalah dalam kepala dia pun tak tahu kan. Bahkan dia cuma terpijak jari, langgar sikit je kan, mungkin dia terkejut kan. Yang kali kedua tu dia tak buat, yang saya rasa tak sepatutnya tu. Dahulu nak minta maaf dah kan, patutnya dia ulur tangan, dia ulur kaki di muka tu. Jadi itu sebenarnya kalau tengok ada orang nak macam nak sabar apa reaksi dia. Orang yang nak tolong betulkan, nak suruh dia berhenti tu pun dimarah. Tu nak ceritanya bukan senang kalau kita nak tegur orang kalau dalam keadaan tertentu. Ini dalam keadaan ini senang ni, tak ada masalah apa kan. Tapi dalam keadaan itu bukan senang. Mudah-mudahan tidak berlaku lah kat masjid kita. Allah, saya pun tak tahu lah kan, saya tengok video tu kadang macam tak logik kan, macam tak ni.
Tapi kita tahu apa benda mungkin dalam kepala dia kan. Apa benda menyebabkan dia rasa marah sangat tu, Allah kan. Jadi benda-benda maksiat ni dia boleh berlaku, kemungkaran ini dia boleh berlaku, tak kira sama ada di tempat rumah ibadah ke, kan? Di mana-mana kan boleh berlaku. Sama ada dalam rumah kita, mungkin berlaku maksiat, kemungkaran, kan? Ada yang kadang-kadang mak ayah tak berani tegur anak, anak buat salah, anak tak solat, anak bercakap kasar, bercakap tinggi suara dengan mak ayah. Ramai yang kadang-kadang ada mak ayah tak berani tegur kan, takut kecil hati. Tegur kan nanti yang balik elok setiap minggu langsung tak balik kan. Elok bagi sebulan lepas 500 ribu, silap-silap kalau tegur silap 500 bulan ni syot bayar 300 kan. Ada yang ni saya yakin ada dalam masyarakat, saya yakin 100% ada mak ayah yang kadang-kadang tidak berani menegur kesilapan, kemungkaran anak-anak. Kadang-kadang bukan anak tu besar, anak umur 12 tahun pun tak berani tegur, takut dia kecil hati. Umur 12, 11 tahun, baru darjah 5, darjah 6 dah tak berani nak tegur. Sebab apa? Sebab nanti dia takut dia kecil hati, nanti dia terasa labah pula anak umur 20, 25. Dan yang sumber pendapatan kita mungkin kan lagi lah kadang-kadang kita tak berani. Kita bukan benda mudah. Tapi tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim, kita tegurlah ikut daya kemampuan kita. Kalau dekat kedai, dekat luar, dekat jalan, dekat luar ni, itu tak boleh luar. Ini yang dalam rumah kita yang kita bimbang, kan? Baik, Muslim itu melaksanakan kebaikan dan melarang daripada kejahatan, maka dia membantu kaum muslimin dan agama ini dengan nasihat, sehingga dia tidak ada pilihan lain selain daripada menyuruh kepada kebaikan dan melarang daripada kejahatan semata-mata. Amar ma'ruf, nahi munkar. Agama suruh kita memberi nasihat. Ad-din nasihat. Agama itu nasihat. Baik, sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW, hadis yang disebut tadi itu, yang maksud agama itu nasihat. Kami bertanya untuk siapa? Baginda berkata untuk Allah, untuk kitabnya, Rasulnya, pemimpin kaum muslimin dan sesama mereka. Maknanya apa? Kita ni sebagai umat Islam, mungkin pada masa sekarang ni kita mungkin sebagai ketua, mungkin kita sebagai pengikut, kan? Kita tak dapat lari daripada melakukan kesilapan, kecuaian kita kadang-kadang. Maka kita kena bersedialah untuk menerima nasihat daripada orang lain. Sebab pada waktu dan ketika yang lain kita memberi nasihat kepada orang. Pada waktu yang lain mungkin kita perlu menerima nasihat daripada orang. Ada orang dia suka bagi nasihat ke orang, tapi orang bagi nasihat ke dia tak mahu nak terima. Ada tak? Kan? Dia perangai macam ni, dia bukan kira siapa ni. Kadang-kadang tak malah ustaz pun ada kena tak? Ustaz tak pandai tegur orang je. Bila time dia kena tegur, dia susah nak terima. Contohlah kan. Jadi jangan, kalau sebolehnya kita boleh memberi nasihat kepada orang dan juga boleh menerima nasihat daripada orang lain. Nasihat itu apa? Iaitu menyuruh kepada kebaikan dan melarang daripada kemungkaran. Muslim jadi itu akan berbicara tentang kebenaran secara terbuka di hadapan orang-orang yang zalim. Jika masyarakat ini ingin dihormati dan dimuliakan, maka haruslah ada orang yang berani berlapang dada, yang tidak takut menghadapi kezaliman. Maknanya jika kita nampak kemungkaran itu, jangan langsung tidak ada dalam masyarakat kita orang yang berani nak menegur kesilapan, kemungkaran yang berlaku. Kan
contoh berlaku maksiat dalam kampung kita, jangan sampai tak ada seorang pun yang berani nak tegur. Jika ummah ini kekurangan orang sedemikian, maka binasalah ia. Sebagaimana sabda Rasulullah, maksud jika kamu lihat umatku takut menghadapi orang yang zalim dan memberitahunya kamu itu zalim, maka binasalah ia. Al-Qamaqal, hadis dari Imam Ahmad. Maknanya apa? Jika kamu lihat umatku takut menghadapi orang yang zalim, orang yang melakukan kesalahan, melakukan maksiat secara terang-terangan dan sebagainya, takut untuk tegur, takut nak bagi tahu yang orang sedang melakukan kesalahan ini, maka kata Nabi, kamu itu adalah orang zalim. Alhamdulillah, ini zalim. Tapi jangan kita ambil mudah, jangan kita ambil ringan tentang melihat ataupun dengan ambil mudah dalam memberi nasihat ataupun membuat teguran jika berlaku maksiat dalam kalangan, dalam masyarakat kita. Lebih-lebih lagi dalam keluarga kita. Kalau kita jadi ayah yang takut nak menegur kesilapan anak, kita bimbang, takut kita jadi ayah yang zalim. Bukan dayus. Dayus tu dia takut, kan? Boleh lah terjemah dayus, boleh lah, kan? Dayus ni maknanya dia membiarkan maksiat berlaku tanpa teguran. Tapi memang takut kita termasuk ni, orang yang dayus, orang yang zalim. Banyak hadis-hadis yang memberi inspirasi bagi Muslim agar tidak berani menentang kezaliman dengan memberi jaminan bahawa tindakan tersebut tidak akan menghalang rezekinya ataupun memendekkan usianya. Sebagaimana hadis dari Imam Tirmizi, hadis ini hadis sahih nyatakan di sini, yaitu yang bermaksud rasa takut itu tidak harus menjadi penghalang bagi kamu untuk menyatakan kebenaran bila dia melihatnya. Perbuatannya itu tidak akan memendekkan usia ataupun mengurangkan rezekinya. Kita Nabi suruh jangan takut, jangan jadikan perasaan takut itu sebagai penghalang kepada kita untuk kita menyatakan kebenaran. Kalau dia melakukan maksiat, langgar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, lakukan kemungkaran, maka wajib untuk kita bagi nasihat, bagi teguran. Caranya ikutlah dia. Jadi kalau kita ada kuasa, kita guna kuasa kita. Kan kalau kita tak ada kuasa, kan, so kita guna lisan kita. Lisan ni mungkin kita boleh tegur secara direct, ataupun paling kurang kita minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Minta doa supaya orang yang melakukan kemungkaran itu dia berubah, dia meninggalkan kemungkaran apa yang dia lakukan. Paling kurang kita berdoa. Sebab apa? Sebab bila kita takut yang tidak akan memendekkan usia dan mengurangkan rezeki kita pun, kan? Tak ada tulisan. Seorang lelaki berdiri ketika Nabi SAW sedang berada di atas mimbar lalu bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah umatku yang terbaik?" Baginda berkata, "Umat yang terbaik adalah yang hafaz Quran." Ini kita dah baca sebelum ini, bagus sebut atas Quran. Yang paling bertakwa, yang pertama adalah yang kata apa? Yang hafaz Quran. Yang kedua yang paling bertakwa. Yang ketiga yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dan yang keempat adalah yang paling baik kepada kaum kerabat dia. Selalu tolong ahli keluarga yang terdekat dia. Ini yang disebut. Bila ditanya oleh seorang lelaki, sahabat, siapakah umatku yang terbaik? Bagi tahu yang pertama yang hafal Quran. Mungkin kita tak hafal Quran, ini kita tak termasuk dalam yang pertama ni. Yang kedua orang yang paling bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk, kan? Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak pun kita masuk yang ketiga ni, iaitu orang yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah orang lain daripada melakukan kemungkaran. Sehingga benda ni kena tak ada dah kemungkaran dalam masyarakat kita. Semua dah okey dah. Ikutlah kalau dah ada lah, Ustaz, macam mana Ustaz? Duk tengok kampung hilir ni macam dah semua baik-baik, semua dah A1 dah ni, dah tak nampak, semua dah okey, kan? Solatnya tak ada masalah, kan? Contohlah kalau ada tu kena keluar lah. Tapi saya rasa
bukan ada. Ramai lagi saya ingat kan, mungkin kita perlu bagi nasihat, perlu bagi tagihan itu berat. Solat kan, kita tengok ramai lagi saya ingat orang yang tidak ambil berat tentang solat ni. Ramai kan. Boleh buat kajian, boleh buat kajian. Ulasan yang pada Ramzan kata berapa persen saja yang umat Islam ni yang membuat tak solat tu lah. Dia ada kajian dia lakukan, Allah Alam. Itu saya kata kita pun boleh buat kajian kan. Kajian dia tengok ni, hari ni hari bersama malam, kita pergi tengok, duduk tu kita gila-gila kan, pergi tengok ramai yang tak solat. Tuduh tak boleh, jangan tuduh orang, tak boleh tuduh kan. Kita boleh buat kajian, tuduh tak ada orang. Okey, solat. Kadang-kadang kita tak ada tengok orang. Tengoklah rumah kita, mesti setiap bulan ada 3-4 orang. Kan duk tengok rumah orang pun, tengok rumah kita. Tengoklah rumah kita. Tengoklah rumah kita. Solat. Bukan ada solat bima, solat ni. Solat. Tidak mereka solat. Nak kata sakit, sihat, elok kan. Tengok okey je. Tapi tidak solat. Contohlah, satu contoh kan. Saya teringatlah, saya suka membandingkan zaman Rasulullah dengan zaman sekarang. Boleh tak kita lakukan contoh ni? Pada zaman Sayyidina Umar, tetap semasa dilantik menjadi khalifah, dia telah berkata kepada sahabat-sahabat dia, sekiranya dia menyeleweng ataupun tu, maknanya lurus ke arah dia lah kan. Jadi seorang Arab Badui mengatakan, insyaAllah kami akan luruskan dengan pedang. Jadi sekarang perbezaan ini berbeza lah kan. Syarat boleh gaduh kan. Ya, sebab tu dalam kita nak menasihat orang ni, dia ada adab, dia ada, sebab tu kena ada ilmu kan. Dalam satu surah sudah bersyaitan tadi. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, ila akhir ayat. Serulah, ajaklah ke jalan Tuhan kamu bil hikmah, dengan bijaksana kan, dengan bijaksana. Kemudian yang kedua, wal mau'izatil hasanah, maksudnya memberi nasihat yang baik. Itu cara yang kedua. Yang ketiga, wajadilhum billati ahsan. Jika berdebat, jika dia apa kita kata berdebat ni apa macam ni kan, soal jawab dengan kita kan, berdialog dengan kita dengan ihsan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Okay. Jadi itu ada adab dia. Agama memang ada cara bagaimana kita nak ni. Cumanya sebab tu penting dalam kita nak memberi nasihat ni bil hikmah ini. Sebab tu Imam Ibn Qayyim dia ada menyatakan memberi maksud hikmah ini dalam tiga keadaan. Maksud hikmah tu, yang pertamanya disebut sebagai al-ilmu. Hikmah tu ada ilmu. Nak bagi nasihat ke orang kena ada ilmu. Ilmu. Sebab tu kadang bila kita bagi nasihat, orang tak nak terima, mungkin sebab ilmu kan. Kita tak cukup ilmu, tak kena cara kan. Al-ilmu yang pertama al-ilmu. Maksudnya kena ada persediaan ilmu yang cukup, persiapan yang cukup, supaya apa? Supaya kita tidak salah menegur, tidak salah menghukum. Tidak salah menghukum al-ilmu. Jadi mana ada dapat ilmu? Kadang-kadang ilmu ni datang daripada kuliah-kuliah begini. Ilmu juga boleh datang daripada pengalaman kita kan, pengalaman kita. Banyak sumber-sumber ilmu. Ilmu juga boleh datang daripada pengalaman orang-orang lain kan. Kita tengok bagaimana Nabi buat, kita tengok bagaimana sahabat buat, kita tengok bagaimana alim ulama dalam memberi teguran kan. Macam mana orang boleh ikut. Dari situ kita dapat ilmu. Sebab tu kita lihat kadang-kadang ada tuku kan, para ulama ni dia biasa je.
Dia cakap situ, sepatah dua kata tak ada pun alat bantu nasihat ABN, alat bantu bagi nasihat tak ada. Tapi yang keluar daripada mulut dia, kan, orang dengar tu dia mudah mudah terasa, mudah sentuh. Kita ni kalau bercakap 2-3 kali, orang tak ikut pun. Sebab apa? Sebab kan ilmu ni. Yang kedua, yang dikatakan bil hikmah ni, Hilmu ni dengan kita kata apa? Kebijaksanaan ataupun kecerdikan. Betul orang bahasa dia. Kelembutan, lembut. Kelembutan. Kelembutan. Al-hilmu halim. Bilang gitulah. Maknanya bagi nasihat ni dengan cara dia lembut. Lembut. Kalau nasihat kasar ni orang susah nak ikut, kan, susah. Sebab tu saya suka baca dalam tulisan-tulisan Buya Hamka kan, kan. Dia Buya Hamka dia, kalau kita orang suka Google internet ni banyak. Dia bagi nasihat-nasihat, dia tak tulis banyak-banyak. Dia bagi yang pendek-pendek je, kan. Apa contohnya kan? Kalau kerja sekadar kerja, kerja di hutan, lebih kurang gitulah, saya pun tak ingat. Lebih kurang gitu. Ceritanya kalau kita baca tu 4-5 kali tu, mendalam tu maksud dia. Tak perlu banyak-banyak. Okey. Itu al-hilm, kelembutan. Yang ketiga, bijaksana disebut sebagai kesabaran, al-ana. Kesabaran. Bagi nasihat ni mesti kena sabar. Kalau kita bagi sekali tak dengar, bagi nasihat lagi, kan? Kena sabar. Yang kita mengharapkan kita cakap sekali dia dah nak ubah, nak terima. Ini prinsip yang dikatakan dalam bijaksana tu. Kemudian dalam ayat disebut tadi wal mau'izatil hasanah, nasihat yang baik-baik. Ini kita bagi nasihat pun dah mula dengan jangan marah, tinggi dah pitching kita bagi nasihat, tapi mulakan nasihat tu dengan nada suara yang tinggi dan sebagainya, kan, seolah macam kita marah. So tidak berlaku di situ. Tak berlaku yang dikatakan mau'izah hasanah. Okey. Pada saya rasa ilmu tu penting lah. Ilmu ni sangat penting dalam kita nak bernasihat orang ni. Mesti asasnya adalah ilmu. Ilmu. Baik. Mana tadi? Orang kita baca tadi. Saya baca baliklah dah boleh sini. Dia tidak mengatakan zaliman bukan. Okay, Muslim yang benar itu orangnya memiliki wawasan. Okay, dia tidak hanya diam saja ketika diam saja terhadap kemungkaran ataupun gagal mempertahankan kebenaran. Dia tidak membiarkan sahaja kezaliman dan kemungkaran berleluasa dalam masyarakatnya. Sebaliknya dia sentiasa berusaha menentang kemungkaran itu untuk mengelakkan siksa Allah yang akan menimpa para pengecut yang mendiamkan diri sahaja. Abu Bakar As-Siddiq Allah melihatkan Nabi SAW ketika beliau menjadi khalifah, ketika mana beliau naik ke mimbar memuji Allah, kemudian berkata, wahai manusia, bacalah olehmu ayat ini, ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza tadaitum, ila akhir ayat. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kamu, tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepada kamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Surah Al-Ma'idah. Muslim yang ikhlas dalam agamanya dan kuat imannya sangat jauh dari bersifat cuai, negatif ataupun goyah ataupun takut. Dia tidak memandang mudah pada urusan agamanya ataupun enggan mengerjakan kebajikan. Kita tengok benda seperti yang sebut lah, kita tengok benda kemungkaran berlaku tu, jangan buat lebih kurang je, kan? Jangan cuai, kena prihatin. Dia tidak menerima atau menyerah pada kemungkaran, dan dia juga tidak pernah berhenti membenci dan menghalang sebagaimana mampu. Sesungguhnya urusan agama ini bukanlah gurauan, bukan main-main,
kan? Ia adalah perkara serius yang tidak boleh dikompromi bila menyentuh soal akidah. Rasulullah SAW mengingatkan kita tentang mati seperti Yahudi yang goyah dan cuai dengan perkara agama mereka sehingga Allah murka kepada mereka, sebagaimana dicatat dalam hadis dari Abu Musa dari Rasulullah SAW yang bermaksud di kalangan umat sebelum kamu, yaitu Bani Israel, jika salah seorang daripada mereka melakukan kesalahan, salah seorang daripada mereka akan mencelanya agar dikatakan dia telah menunaikan kewajibannya. Namun pada hari berikutnya dia duduk dan makan bersamanya seolah dia langsung tidak melakukan kesalahan sebelumnya. Tak kala Allah melihat sikap mereka itu, dia membalikkan Allah membalikkan hati sebahagian mereka terhadap sebahagian lain dan melaknat mereka melalui lidah Daud dan Isa bin Maryam kerana mereka ingkar dan kedegilan mereka. Lihat surah Al-Maidah ayat 78. Demi dia dan jiwaku di tangannya, kamu wajib melakukan kebaikan dan melarang daripada kejahatan, dan kamu haruslah menjauhi pelaku kemungkaran itu dan memberi peringatan padanya agar kembali kepada kebenaran, kerana jika tidak, pasti Allah akan membalikkan hati sebahagian kamu terhadap sebahagian lain dan melaknat kamu sebagaimana dia telah melaknat mereka. Ini disebut dalam riwayat At-Tabrani. Jadi ini peringatan kepada kita, bila kita melihat kemungkaran, kita jangan diam, seharusnya kita memberi teguran, nasihat dan sebagainya. Baik, itu tentang tanggungjawab kita apabila melihat kemungkaran. Baik, tajuk khususnya ini yaitu berkaitan dengan berdakwah dengan bahasa yang lancar dan berhikmah. Baik, kata pengarang, da'i itu mesti bijak dan fasih dalam berbicara, berhikmah dalam menyuruh orang kepada kebenaran, berlemah lembut mengajar mereka tentang hukum hakam Islam. Sebenarnya firman Allah sebut sini surah An-Nahl ayat 95 itu, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah." Serulah manusia kepada jalan Tuhan kamu dengan hikmah dan dengan wal mau'izatil hasanah. Ini disebut pelajaran yang baik, maksudnya dengan nasihat yang baik. Salah satu sifat utama yang perlu ada ketika berdakwah ialah mereka harus tahu bagaimana hendak memikat hati dan memujuk orang agar beriman tanpa mengucapkan perkataan yang boleh memalingkan ataupun yang perkataan yang boleh menjauhkan dari orang yang melakukan kemungkaran itu daripada kita, ataupun yang boleh melukakan perasaan ataupun menghina mereka. Jadi nak jadi pendakwah ini kan, ajak orang buat baik ini, maka dia kena ada seperti sebut tadi, kena ada ilmu, kena ada kemahiran lah. Antara kemahiran yang perlu ada, bagaimana dia nak melontarkan kata-kata nasihat itu supaya kata-kata nasihat tersebut menyebabkan orang yang melakukan kesilapan kemungkaran itu dia tersentuh hati dia, kan? Terasa dengan nasihat yang kita bagi itu. Bukan lepas kita bagi nasihat, kemungkaran itu dia terus buat, malah dia lari daripada kita. Dengan sebab apa? Sebab kita tidak mahir dalam memilih kata-kata ataupun dalam mengeluarkan kata-kata nasihat ini. Benda ini dia perlukan kepada kemahiran, pengalaman. Kalau kita tak pernah bagi nasihat orang, tak pernah, kan, mungkin agak susah. Tapi bagi orang yang biasa bercakap, biasa bagi teguran, biasa bagi nasihat, biasa bagi peringatan, mungkin dia biasa, kan? Tapi pada orang yang jarang, kan, dia agak susah, cabaran kepada dia. Sebab itu perlu kepada ilmu, kepada kemahiran itu. Supaya kalau kita salah bagi, akan menyebabkan tadi orang tadi itu boleh memalingkan ataupun boleh melukakan. Sepatutnya kita bagi nasihat dia jadi lebih baik, tapi jadi lagi teruk lagi. Itu yang kita nak elakkan. Maka para da'i tidak boleh menyampaikan semua ilmu dalam sekali saja. Ini kita bagi nasihat, dia tak solat contoh, tapi kita masuk semua macam-macam, kita bagi sekaligus, kan? Ni dah macam-macam campur dalam tu, menyebabkan dia susah nak
nak terima. Betul disebut sini, tidak boleh menyampaikan semua ilmu, semua nasihat itu dalam satu waktu. Kalau katakan kita semayang, kita tegur tentang tak semayang aja. Jangan diulang, diungkit, ni puasa apa semua dia buat zalim, tak bayar, macam-macam, kan? Susah dia nak terima. Sebaliknya dia kata menyampaikan ilmu itu secara berperingkat sehingga para pendengar itu tidak letih dan tidak jenuh. Contohlah, kalau itu orang berperan dalam nak menyampaikan kebaikan pun sama juga, kan? Kalau dalam masa 40 minit kan, macam-macam kita bagi, kejap tajuk ni, kejap, kan? Susah juga kita nak terima. Cara inilah yang digunakan oleh Rasulullah SAW sebagaimana diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Baginda mengajar ilmu sedikit demi sedikit dari masa ke semasa pada setiap hari Khamis. Seorang lelaki berkata kepada beliau, aku berharap bahawa kamu dapat mengajar kami setiap hari. Dia berkata, aku tidak dapat melakukannya kerana aku khawatir kamu merasa bosan. Aku memilih masa sesuai Nabi untuk mengajar kamu mengingat Rasulullah yang juga melakukan seperti itu kepada kami kerana kami akan bosan. Hadis riwayat Bukhari dan juga Imam Muslim. Baik, salah satu kaedah yang berkesan yang dikatakan oleh Rasulullah adalah baginda tidak memanjangkan khutbahnya. Contohnya kita lihat khutbah tak panjang sangat. Kalau kita lihat hari ini khutbah Jumaat kita musim Covid ni pendek ya, sekejap ya, kan? Tapi kalau orang mari lambat, cepatnya dia kata khutbah. Baiklah dia mari lambat kan. Tapi khutbah tu memang sekali pendek-pendek, kan? Pendek-pendek itu pun ramai yang lena, ramai yang lena. Maksudnya apa? Jangan panjang. Bagi kita sekali jangan panjang. Kalau panjang ni orang jumpa. Terutama ketika baginda berucap pada khalayak ramai termasuk orang tua dan orang sakit. Memendekkan khutbah itu menunjukkan bahawa khatib faham dengan psikologi pendengarnya dan ilmu yang disampaikannya. Inilah ajaran Islam yang diikuti oleh Nabi Yasir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, seorang lelaki yang memanjangkan solatnya dan memendekkan khutbahnya itu menunjukkan pemahamannya. Maka adalah kamu panjangkan solat dan pendekkan khutbah. Maksudnya sini apa? Ikut keadaan, ikut situasi. Orang yang ikut situasi ni dia faham. Tanda orang tu faham. Lepas tu kita baca nampak ni kadang contoh waktu solat maghrib, kan? Waktu maghrib ni memang tidak digalakkan kita baca yang panjang. Tidak digalakkan panjang. Macam mana baca? Kalau kita jadi imam itu baca yang pendek-pendek sebab waktunya tu singkat. Mungkin tempat kita kata apa? Orang lalu-lalang, orang musafir dan sebagainya tu kena lihat. Belakang kita ada ramai orang yang tak mau sihat, ramai duduk atas kursi, kan? Kita pula baca banyak-banyak. Tengok keadaan, bukan tak boleh. Tengok keadaan. Jadi ini contoh bagaimana Nabi memberi nasihat, memberi teguran, kan? Dalam menyampaikan ilmu mengikut situasi. Yang dikatakan bil hikmah tadi itu, ikut situasi. Baik, saya rasa cukuplah sekarang dulu. Ya. InsyaAllah kita akan sambung lagi nanti. Kita akan lihat sedikit berkaitan dengan nanti rukun-rukun dakwah. Kita ulangkan sedikit berkaitan dengan rukun-rukun dakwah sebagai tambahan kepada ilmu kita. Dan kita tak sebut, kan? Kita akan bawa insyaAllah sebagai peringatan rukun-rukun dakwah ini. Baik, yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala yang lemah dan kurang itu datang dari saya sendiri. Semoga apa yang kita kongsi pada malam ini bermanfaat kepada diri saya khususnya dan juga kepada tuan dan puan yang mendengar insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan wa ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. وبالتوفيق والهداية والرضا والعناية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.